Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita akan belajar pelajaran yang pertama, adab bergaul dengan orang yang lebih tua. Okey. Siapakah orang yang lebih tua? Apa maksud orang tua? Siapa orang tua? Contoh, Yani, mak ayah, mak cik, pak cik, nenek, atuk. Itu adalah orang-orang yang lebih tua daripada kita. Ustazah nak terangkan apa maksud orang tua. Dalam kita belajar, kita ada 3 makna orang tua. Yang pertama, orang yang lebih tua daripada kita. Itu yang pertama. Pengertian yang pertama, orang yang lebih tua pada kita. Atau maksud yang lain, orang yang lebih tua daripada ibu bapa kita. Ataupun orang yang lebih tua, orang yang seumur dengan ibu bapa kita ataupun seusia dengan ibu bapa kita. Jadi kalau dalam peperiksaan, dalam kertas soalan ada dibagi soalan, apakah maksud orang tua? Apakah makna orang tua? Anak-anak boleh bagi tiga makna ni. Okey, pilih salah satu sahaja. Kalau ustazah lebih suka kamu bagi orang jawapan orang yang lebih tua daripada kita supaya mudah kita ingat. Okey, apabila kita berdepan dengan orang tua ataupun apabila kita bergaul tu apa? Apabila kita bersama, kita duduk bersama dengan orang tua ataupun kita berjumpa dengan orang tua, jadi apa adab-adab yang kita kena jaga ketika kita bersama dengan orang tua? Okey, ustazah akan terangkan adab-adab. Yang pertama, memberi salam. Assalamualaikum pak cik, assalamualaikum mak cik, assalamualaikum ayah, assalamualaikum ibu. Memberi salam dan bersalaman apabila berjumpa kita, ataupun kita pergi balik kampung, kita jumpa, assalamualaikum nenek, bagi salam, kemudian kita bersalaman apabila kita berjumpa. Itu menunjukkan kita hormat, kita jaga adab kita sebagai orang yang lebih muda daripada dia. Okey, itu yang pertama, memberi salam dan bersalaman apabila berjumpa. Yang kedua, bercakap dengan sopan. Kita bertutur, berkata-kata dengan perkataan-perkataan yang sopan, yang tidak mengguris perasaan orang tua. Jadi kita kena jaga percakapan kita, suara kita ketika kita bercakap dengan orang tua. Yang ketiga, menerima nasihat mereka dengan hati yang terbuka. Maksud hati yang terbuka ni, maksudnya kita terima nasihat dia. Contohnya, kamu tengah main game, tiba-tiba mak cakap, mak dah lah tu main game tu, pergi baca buku, pergi tengok video ustazah, pergi buat kerja sekolah. Mak cakap, tak nak lah mak, saya tak nak lah. Mak bagi nasihat untuk kebaikan kamu semua. Jadi kita kena terima nasihat mereka dengan hati yang terbuka. Relakan hati kita ni untuk terima nasihat orang yang lebih tua. Jangan sombong. Okey. Seterusnya, bersedia memberi pertolongan. Apabila kita berjumpa dengan orang-orang yang lebih tua, apabila mereka memerlukan pertolongan, kita tolong. Contohnya, kita berjalan, melintas jalan, tiba-tiba kita nampak orang yang lebih tua pegang tongkat nak melintas jalan sorang-sorang, tak ada orang tolong pun. Kemudian kamu pun menghulurkan bantuan untuk tolong dia. Okey, jadi itu adalah contoh-contoh adab yang kita kena jaga ketika kita bersama dengan orang tua. Seterusnya, tingkah laku tidak beradab apabila bergaul dengan orang tua. Okey, ustazah lebih suka kalau kamu buat perbandingan. Contohnya, kalau dalam peperiksaan tak perlu nak ingat banyak. Okey, dalam ujian UPKK pun tak perlu nak ingat banyak. Contoh, kamu dah ingat untuk 3 sahaja adab bergaul dengan orang yang lebih tua. Jadi apabila keluar soalan, apakah tingkah laku tidak beradab dengan orang tua, ataupun ditanya apakah perkara yang tidak beradab ketika bersama dengan orang tua, ketika bergaul dengan orang tua, ataupun dikata apakah larangan ketika bergaul dengan orang tua. Jadi tiga soalan ni ia merujuk kepada tingkah laku tidak beradab ketika bersama dengan orang tua. Jadi kalau kita dah ingat apa yang pertama tadi, kita kata memberi salam dan bersalaman dengan orang yang lebih tua. Jadi kalau kita tengok pada kita nak buat perbandingan dengan
tingkah laku tidak beradab, kita boleh kata tidak mahu memberi salam dan bersalaman apabila berjumpa. Okey, jadi kita boleh buat perbandingan sebab yang tu adab benda yang baik, tingkah laku yang tidak beradab ataupun larangan tu perkara yang tidak baik. Okey, yang tu yang pertama. Yang kedua, meninggikan suara apabila ketika bercakap. Kamu ingat tak yang tadi? Yang tadi Ustazah cakap adab ni kena jaga, iaitu bercakap dengan sopan. Lawan bercakap dengan sopan, meninggikan suara ketika bercakap. Ataupun kamu nak tulis bercakap dengan tidak sopan atau bercakap dengan bahasa yang kasar. Boleh. Okey, asalkan perbandingan tu sama. Okey, yang ketiga, tidak mahu menerima teguran yang membina. Okey, kita kena terima teguran. Macam saya cakap tadi, teguran-teguran daripada orang tua ini adalah untuk menjadikan kita orang yang lebih baik, orang yang lebih berjaya. Jadi, kalau kita tidak mahu terima teguran orang yang lebih tua, orang yang lebih banyak pengalaman daripada kita, maka kita akan sentiasa berada di belakang. Okey, kita akan berada di belakang. Orang pun tak suka kita. Orang pun sekali tegur, mak ayah tegur pertama tak nak dengar, tegur kali kedua pun tak nak dengar. Jadi kita, orang sekeliling kita pun tidak akan suka pada kita. Okey, jadi tidak mahu menerima teguran yang membina. Itu adalah larangan ketika kita berada dengan orang tua. Dan yang keempat, tidak mahu menolong apabila mereka mendapat kesusahan. Macam saya cakap tadi, contohnya bila kamu melihat orang tua yang melintas jalan, pergilah tolong dia. Okey, kalau lah tidak mahu ni maksudnya kamu tengok dia, kamu menggelakkan dia, mentertawakan dia, kamu rasa suka tengok kesusahan dia, kamu rasa suka. Jadi benda-benda macam tu boleh membuat kamu akan rasa hati kamu pun tak tenang. Okey, nanti kita akan tengok akibat-akibat kalau kita buat jahat dan hikmah kalau kita buat baik. Okey, seterusnya, hikmah mengamalkan adab dengan orang tua. Hikmah lawannya akibat. Okey, hikmah lawannya akibat. Hikmah tu apa Ustazah? Hikmah dalam bahasa hikmah ni maksudnya kesan yang baik ataupun perkesan yang baik, ataupun apa yang kita dapat. Kalau kita buat baik, kita jaga adab kita, apa yang kita dapat. Kalau akibat lawannya. Kalau kita buat jahat, apa yang kita dapat? Okey, apa kesan kepada kita? Apa keburukan kepada kita? Okey, yang pertama, hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Okey, apabila kita buat baik, apabila kita jaga adab-adab ketika bersama dengan orang tua, orang di sekeliling kita pun akan sayang kepada kita. Okey, kita akan rasa bahagia. Kita akan hidup kita ni tak rasa sedih. Okey, kita rasa bahagia je dengan mak ayah kita, dengan nenek kita balik kampung apa semua, kita akan rasa bahagia. Yang kedua, sentiasa mendapat ketenangan jiwa. Jiwa kita akan tenang. Bila kita buat baik, Allah akan campakkan dalam hati kita kesenangan. Allah akan campakkan dalam hati kita ni kebahagiaan supaya kita rasa tak berdendam, kita rasa suka. Tak adalah rasa macam mak ni sayang kakak je, tak sayang pun kita. Mak ni lebihkan adik je, tak bagi perhatian pun pada kakak. Kita tak akan rasa macam tu. Hati kita pun sentiasa senang sebab kita sentiasa buat baik. Orang pun sayang kita. Okey, yang ketiga, mendapat keredaan Allah. Allah redha dengan kita. Allah bagi kebaikan kepada kita. Okey, Allah rasa sayang dengan kita. Okey, Allah pandang pada kita. Okey, dan yang seterusnya, mendapat pahala. Ini adalah biasa jawapan-jawapan yang famous. Jawapan yang famous, bila kita buat baik dapat pahala, bila kita buat jahat dapat dosa. Okey, jadi mendapat pahala adalah salah satu hikmah kalau kita buat baik, kita jaga adab dengan orang tua. Seterusnya, dihormati masyarakat. Dihormati masyarakat ni maksudnya, masyarakat tu siapa? Masyarakat tu orang di sekeliling kita. Ke mana kita pergi? Siapa yang kita jumpa? Mak ayah kita dalam hidup kita. Kita jumpa mak ayah kita, kita jumpa makcik, pakcik kita, kita jumpa guru-guru kita, kita jumpa kawan-kawan kita, kita jumpa kerani sekolah, kita jumpa orang yang jaga koperasi tu, kita jumpa makcik kantin. Okey, orang sekeliling kita akan sayang pada kita. Macam mana Ustazah dia sayang? Sebab kita suka tolong orang, sebab kita suka jaga adab kita, sebab kita sopan. Orang dia nampak makcik-makcik
makcik cleaner tengah sapu sampah, tumpang lalu ya, Assalamualaikum makcik, saya tumpang lalu ya. Nama kamu siapa? Nama saya Ahmad. Oh baik Ahmad ni. Jadi orang kenal, orang sayang, orang hormat pada kita. Bukan kita janganlah makcik tengah sapu-sapu tu kita baling sampah. Makcik ni tambah sampah satu lagi. Tak boleh jaga adab kita bila kita bersama dengan orang tua. Okey, seterusnya akibat tidak beradab dengan orang tua. Apa akibat? Akibat tu apa? Akibat tu perkara-perkara yang kita kesan-kesan yang kita dapat kalau kita buat jahat. Okey, kesan-kesan yang kita dapat apabila kita buat jahat. Yang pertama, dibenci keluarga, masyarakat, benci keluarga dan masyarakat. Siapa masyarakat tu yang saya cakap tadi adalah orang sekeliling kita lah. Dibenci keluarga, mak ayah kita tak sayang kita, keluarga kawan-kawan benci berkawan dengan kita, cikgu pun tak nak lagi tengok kita. Sebab apa? Sebab bila cikgu bagi kerja sekolah kamu tak nasihat. Bila mak ayah tegur kamu, dah tu main handset, pergi baca buku, tak nak lah. Okey, jadi jaga adab kita bila kita bersama dengan orang tua. Kita buat baik untuk orang sayang kita, kita buat baik untuk Allah pandang kita, kita buat baik untuk Allah sayang kita. Itu yang kamu kena pegang. Seterusnya yang kedua ni, hidup tidak diberkati. Kita hidup ni untuk Allah berkat pada kita, beri keberkatan. Kita nak keberkatan Allah itu. Okey, dan seterusnya macam saya cakap tadi, mendapat dosa. Buat jahat dapat dosa. Okey, kita buatlah apa-apa pun yang melanggar perintah Allah, yang Allah tak suka, maka kita akan dapat dosa. Seterusnya dimurkai Allah dan mendapat balasan yang buruk. Dimurkai Allah tak suka pada kita, Allah murka pada kita. Jadi itu adalah kesan-kesan, kesan-kesan yang buruk apabila kita tidak menjaga adab dengan orang tua. Penghayatan terakhir bagi tajuk adab bergaul dengan orang tua ini, iaitu Ustazah nak gariskan kepada anak-anak yang di luar sana, anak-anak Ustazah, jagalah adab kita dengan orang tua kita, terutama mak ayah kita, terutama keluarga kita, kakak, abang kita. Okey, jaga adab yang utama sekali dengan mak ayah kita lah. Jaga adab kita. Ingat keberkatan hidup kita adalah bergantung pada mak ayah kita. Okey, jadi jangan derhaka pada mak ayah kita, jangan bercakap kasar dengan mak ayah kita. Mak ayah kita minta kita buat apa-apa, buatlah selagi tidak melanggar syarat, melanggar hukum syarak. Contohnya melanggar hukum syarak tu apa? Contohnya mak ayah kamu suruh kamu isap rokok, atau mak ayah kamu suruh kamu pergi mencuri. Tak boleh, yang tu tak boleh. Tapi kalau mak ayah kamu kata, Mak boleh tak tolong ambilkan mak air sedikit, air segelas, kamu kena buat. Jangan menderhakai mak ayah, jangan lawan cakap mak ayah. Itu adalah dosa besar. Balasan yang buruk Allah akan bagi pada kamu jika kamu menderhakai ibu bapa. Jagalah mak ayah kita sementara mak ayah kita masih ada. Kalau Allah dah ambil nyawa mak ayah kita pun, kita dah tak ada mak ayah lain dah. Mak ayah kita hanya ada satu saja, mak seorang, ayah seorang. Okey, jadi jaga mak ayah kita dengan baik. Okey, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.